Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. We are from Group 5 akan membicarakan tentang tajuk Al-Quran dan Sains bersama saya Muawiyah bin Izani, Ainul Hayat bin Sabaruddin, Muhammad Syafiq bin Jaafar, Hafizul Islam bin Muhammad Rizal dan Muhammad Ihsan bin Muazzib. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan dengan poin pertama, oksigen dan ketinggian. Berdasarkan dalam surah Al-An'am ayat 125 bermaksud siapa sahaja dikehendaki Allah mencukinya, nescaya dia melampaukan dadanya untuk memeluk agama Islam, dan siapa yang dikehendaki Allah kesertanya, nescaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Daripada surah ini kita boleh dapat pointer, itu ketinggian. Semakin tinggi kita ke langit, semakin kurang oksigen kita dan menyempitkan kita berdada untuk bernafas. Itulah logik yang kita boleh nampak daripada Al-Quran dan boleh kita kaitkan dengan sains hari ini. Itu adalah satu fakta oleh saintis daripada zaman dulu sehingga sekarang. Apabila manusia pertama mencipta kapal terbang pertama di dunia ini, iaitu Wright Brothers, beliau mereka kapal terbang pertama yang berbuat daripada enjin motor dan menggunakan kain sutera. Bersama-sama dua adik-beradiknya, dua orang itu terbang, dan dia mendapat satu pengalaman, iaitu apabila terbang di kadar yang tinggi, dia tidak dapat bernafas dengan betul kerana terdapat satu tekanan di angkasa, di langit, yang membuatkan mereka tidak dapat bernafas dengan normal. Apabila mereka beritahu kepada para saintis tentang pengalaman mereka, saintis terus mengkaji dan membuat banyak kajian tentang perkara ini. Akhirnya mereka dapat merelatekan fakta dalam Al-Quran dengan tekanan di dunia ini, dan mereka begitu terpegun. Dan ramai saintis yang memeluk Islam kerana Al-Quran telah turun daripada zaman dulu lagi, sebelum mereka lahir, dan mereka sangat terpegun dengan apa yang mereka jumpa itu. Apabila teknologi semakin maju, manusia berhasrat untuk meneroka angkasa lepas, iaitu luar daripada lapisan atmosfera. Jadi, idea pertama mereka adalah untuk mencipta roket yang dapat membawa manusia untuk melawan tarikan graviti di bumi. Jadi, manusia pertama, iaitu Neil Armstrong, melaksanakan ekspedisi pertama pergi ke bulan untuk jadi orang pertama yang menjejaki kakinya di bulan. Mereka mempunyai makanan untuk hidup di angkasa lepas selama 8 hari, dan juga mempunyai tank oksigen yang banyak kerana mereka tahu semakin tinggi mereka ke langit, semakin kurang oksigen mereka dapat. Jadi mereka sudah bersiap sedia dengan tank oksigen itu. Dan betul, apa yang mereka experience sangat accurate dengan apa yang dibaca dalam Al-Quran, dan itu memberikan satu pengalaman yang sangat menarik kepada mereka. Dan itu sahaja daripada oksigen dan ketinggian. Seterusnya saya akan bagikan tajuk ini kepada Ainul Hayat bin Sabaruddin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Hayat bin Sabaruddin. Saya akan menerangkan tentang alam cakrawala dalam topik Al-Quran dan Sains. Alam cakrawala bermaksud seluruh bintang dan planet yang berada di langit, termasuklah bulan dan matahari. Antara ayat Al-Quran yang berkenaan dengan alam cakrawala adalah dalam surah An-Nur ayat ke-43. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian dia mengumpul kelompok-kelompoknya, kemudian dia menjadikannya tebal berlapis-lapis. Selepas itu engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya.
Dalam ayat ini Allah telah menerangkan bagaimana hujan terbentuk. Saya akan jelaskan proses kejadian hujan dari segi saintifik sebentar lagi. Ayat yang seterusnya adalah dalam surah Yunus ayat yang kelima, yang bermaksud dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu, yakni berpindah randah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Ayat ini pula menceritakan tentang fungsi bulan dan matahari yang menjadi petunjuk kepada manusia dalam menentukan masa dan arah perjalanan. Antara contoh alam cakrawala adalah matahari. Matahari boleh didefinisikan sebagai bintang besar yang menjadi pusat peredaran planet dalam cakra suria. Jisim matahari adalah sekitar 300,000 kilogram lebih berat daripada jisim bumi, dan jarak purata antara matahari dan bumi adalah 149 juta kilometer. Suhu permukaannya sekitar 6,000 darjah Celsius dan suhu teras matahari adalah sekitar 15 juta darjah Celsius. Fungsi matahari adalah untuk membekalkan cahaya dan haba ke planet lain termasuklah bumi. Cahaya matahari mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi. Matahari juga berfungsi untuk membantu dalam proses fotosintesis dalam tumbuhan, dan matahari juga membantu dalam proses kejadian hujan. Seperti yang saya jelaskan tentang surah An-Nur ayat ke-43, kejadian hujan secara saintifiknya berlaku apabila cahaya matahari menyerap air laut, lalu ia membentuk menjadi awan. Apabila awan sudah menjadi berat, ia akan pecah, lalu ia akan menitiskan air yang dinamakan sebagai hujan. Contoh yang kedua adalah bulan. Bulan pula bermaksud satelit semula jadi bumi yang bergerak mengelilingi bumi sekali dalam 28 hari. Bulan bersinar pada waktu malam oleh cahaya yang dibalikkan daripada matahari. Permukaan bulan adalah berbentuk batu batan dan permukaannya juga sejuk, melainkan permukaan yang bertentangan dengan matahari. Antara fungsi bulan adalah untuk menjadi petunjuk kepada umat Islam untuk mengetahui masa untuk beribadat seperti waktu solat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan fardu haji. Seperti yang kita tahu, setiap kali malam raya pasti akan ada pengumuman daripada penyimpan mohor besar raja-raja yang menyatakan penampakan anak bulan menandakan bermulanya bulan baharu dalam kalender hijrah. Dengan ini, terbuktilah bahawa bulan membantu manusia dalam menentukan waktu dan masa. Kesimpulannya, sebagai seorang Muslim, adalah wajib bagi kita untuk mempercayai bahawa Allah lah yang menciptakan bintang-bintang dan planet-planet yang berada di alam cakrawala. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada saudara Syafiq. Terima kasih. Seterusnya, cap jari. Setelah tulang-tulang manusia yang mati berkecai di dalam tanah, orang-orang kafir menyangka bahawa akan berlakunya kebangkitan semula manusia-manusia tersebut, dan mereka memikirkan bagaimana setiap individu akan dikenali pada hari pembalasan. Allah yang maha berkuasa berfirman bahawa dia bukan sahaja berkuasa untuk memasang tulang-tulang kita, malahan dia juga berkuasa untuk menyusun dengan sempurna setiap jari-jari tangan kita yang dicipta dengan pelbagai bentuk dan ukiran yang unik. Apabila menerangkan mengenai identiti setiap individu, mengapa Al-Quran menyebut secara khusus tentang jari-jari tangan? Dalam tahun 1880, Sir Francis Good telah menjalankan suatu kajian tentang tiap jari yang telah menjadi kaedah saintifik pengenalan individu. Antara salah satu asbab mengapa pasukan polis di seluruh dunia kerap menggunakan cap jari dalam mengenal pasti penjahat, iaitu kerana setiap jari manusia dicipta dengan pelbagai corak yang unik dan berbeza. Pernyataan tentang cap jari manusia secara khusus ditekankan dalam sebuah ayat, iaitu surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Ayah sabul insanu allan najma'a idamah, yang bermaksud, apakah manusia menyangka bahawa tidak kami akan kumpulkan tulang-tulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Benar, bahkan kami berkuasa untuk menyusun dengan sempurna jari-jari tangannya. Cap jari manusia
Para saintis di dunia telah membuktikan bahawa setiap cap jari manusia memiliki sepasang set cap jari yang menentukan identiti pemiliknya tersendiri berbeza dengan apa yang dimiliki oleh orang lain walaupun dari pasangan kembar seiras. Cap jari manusia merupakan pola bekas yang tinggal pada mana-mana permukaan rata oleh kulit timbul pada hujung jari. Kulit timbul ini juga dikenali sebagai rabung dermis atau papilla dermis. Cap jari mungkin ditinggalkan oleh rembesan biasa dari kalender akron yang terdapat di kulit tangan ataupun boleh dibuat oleh dakwat dan bahan cembaran lain yang terkena jari dan ditinggalkan pada permukaan yang agak licin seperti cap jari. Cap jari biasanya digunakan sebagai kaedah yang tepat bagi menapaki individu secara unik. Ciri-ciri cap jari. Secara teori, asas pengenalan cap jari adalah kekal dan berlainan. Cap jari ditentukan oleh persekitaran pada tempoh. Pada sebahagian besar, ciri-ciri cap jari ditentukan oleh persekitaran pada tempoh bulan ketiga dan keempat semasa mengandung. Dan ia tidak akan bertukar. Secara praktikal pula, parut dan ketuat mampu mengubah cap jari. Manakala secara fakta, tiada individu pun termasuk kembar seiras dipercayai memiliki cap jari yang sama. Daripada kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat, sampai 60 hingga 65% penduduk mempunyai cap jari jenis loops, 30 hingga 35% penduduk mempunyai cap jari bentuk whorls dan hanya 5% mempunyai bentuk arches pada cap jari mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizul Izham bin Muhammad Rizal dari CS1113B. Jadi saya akan membentangkan tentang topik saya, iaitu kejadian manusia. Jadi kejadian manusia adalah kejadian yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran sejak berabad dulu kala sebelum manusia berjaya menjumpainya. Jadi di dalam kejadian manusia, Allah menceritakan bagaimana manusia dibentuk. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-12 hingga ke-14, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izama fa kasawnal izama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada penetapan yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Selepas sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Jadi dalam kejadian manusia, Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini telah menunjukkan kekuasaannya. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri. Daripada pasangan mereka, maka berkembanglah keturunan manusia sehingga sekarang. Proses kejadian manusia mempunyai beberapa peringkat, iaitu ada 6. Pada peringkat pertama ialah nutfah. Nutfah adalah peringkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Ianya bermula setelah berlakunya percampuran air mani.
Pada peringkat kedua iaitu alaqah. Daripada nutfah inilah Allah menciptakan anggota-anggota yang berlainan, tingkah laku yang berbeza serta menjadikan lelaki dan perempuan. Daripada nutfah lelaki akan terbentuknya saraf, tulang dan fakulti, manakala dari nutfah perempuan akan terbentuknya darah dan daging. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan alaqah dengan makna segumpal darah. Ini mungkin dibuat berdasarkan pandangan mata kasar. Alaqah sebenarnya suatu benda yang amat seni yang diliputi oleh darah. Pada peringkat ketiga ialah mudghah. Pembentukan mudghah dikatakan berlaku pada minggu keempat. Perkataan mudghah disebut sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Hajj ayat ke-5 dan surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Selain itu, sistem pernafasan bayi sudah terbentuk. Vilus yang tertanam di dalam otot-otot ibu kini mempunyai saluran darahnya sendiri. Jantung bayi pula mula berdegup. Untuk perkembangan seterusnya, darah mula mengalir dengan lebih banyak lagi ke situ bagi membekalkan oksigen dan pemakanan yang secukupnya. Menjelang 7 minggu, sistem pernafasan bayi mula berfungsi sendiri. Pada peringkat keempat ialah izam dan lam. Pada peringkat ini iaitu minggu kelima, keenam dan ketujuh ialah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Kemudian pada minggu ketujuh terbentuk pula satu sistem yang kompleks. Pada tahap ini, perut dan usus, seluruh saraf, otak dan tulang belakang mula terbentuk. Serentak dengan itu, sistem pernafasan dan saluran pernafasan dari mulut ke hidung dan juga ke paru-paru mula kelihatan. Begitu juga dengan organ pembiakan, kelenjar, hati, buah pinggang, pundi, air kencing dan lain-lain terbentuk dengan lebih sempurna lagi. Kaki dan tangan juga mula tumbuh, begitu juga mata, telinga dan mulut semakin sempurna. Pada peringkat kelima ialah nasyah khalqan akhar. Pada peringkat ini, iaitu menjelang minggu ke-8, beberapa perubahan lagi berlaku. Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio, tetapi sudah masuk ke peringkat janin. Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya. Kuku-kukunya pun mula tumbuh. Pada bulan keempat, pembentukan yuri menjadi cukup lengkap menyebabkan baki franatil bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Walaupun perubahan tetap berlaku, tetapi perubahannya hanya pada ukuran bayi sahaja. Dan peringkat ke-6 ialah nafkhur ruh, iaitu peringkat peniupan roh. Para ulama Islam menyatakan bilakah roh ditiupkan ke alam jasad yang sedang berkembang. Mereka hanya sepakat mengatakan peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ tumbuh, termasuklah organ seks. Nilai kehidupan mereka telah pun bermula sejak di alam rahim lagi. Ketika di alam rahim, perkembangan mereka bukanlah proses perkembangan fizikal semata-mata, tetapi telah pun mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ikatan kesaksian. Dengan ini, entiti roh dan jasad saling bantu-bantu untuk meningkatkan martabat dan kejadian insan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Kemudian, yang terakhir adalah lapisan atmosfera. Dalam surah ini, telah menyebut tentang 7 lapisan langit yang merupakan asap berbeza dan mempunyai tujuannya yang tersendiri. Kini, 7 langit tersebut telah terbukti dengan kajian saintifik dan kini lebih dikenali sebagai lapisan atmosfera atau lapisan ozon. 7 bilangan langit sebagai 7 lapisan atmosfera di mana setiap lapisan mempunyai fungsi tersendiri. Para saintis telah menemui bahawa lapisan atmosfera terdiri daripada beberapa lapisan dan kedudukan yang berbeza dari sudut fizikal berdasarkan tekanan atmosfera dan kandungan gas.
Lapisan atmosfera yang pertama dan juga yang paling hampir kepada permukaan bumi dikenali sebagai troposfera yang mengandungi lebih kurang 90% jumlah jisim atmosfera. Seterusnya, lapisan di atas troposfera pula dinamakan sebagai stratosfera. Kemudian diikuti dengan ozonosfera di mana penyerapan sinar altar ungu berlaku. Di atas ozonosfera pula adalah mesosfera dan termosfera yang terdiri daripada sebahagian gas ion yang dipanggil ionosfera. Dan yang terakhir digelar sebagai exosfera yang melebar sejauh 480 km sehingga 960 km. Kesimpulannya, Al-Quran merupakan satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia yang mengandungi pelbagai ilmu sains yang kita boleh ambil di dalam Al-Quran. Sehingga ke hari ini, ramai orang mencari mukjizat Al-Quran. Ini membuatkan ramai orang terpegun dengan keunikan sains yang ada di dalam Al-Quran yang sudah lama diturunkan tetapi baru ditemui fakta saintisnya. Begitulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat dilihat daripada kejadian alam yang penuh dengan rahsia ini. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk di dalam golongan orang-orang yang mahu mendengar perkataan yang baik, lantas mengikutnya dan menjadikannya contoh di dalam amalan harian. Cadangan kami bagi membuka mata masyarakat untuk mengkaji ilmu sains bersama dengan Al-Quran adalah kerajaan haruslah mewajibkan pelajar membuat kertas kerja kajian terhadap Al-Quran bermula dari usia muda lagi seperti di sekolah menengah. Hal ini kerana perkara ini akan membuka mata masyarakat di usia muda dan lantas menarik minat mereka untuk belajar dengan lebih mendalam ilmu sains dan Al-Quran. Oleh itu, bukan sahaja kemodenan negara sahaja meningkat, tetapi nama Islam juga akan berkembang luas disebabkan oleh Al-Quran yang dijadikan panduan para saintis. So, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.